Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Okey, baik. Hari ini kita nak teruskan dengan tajuk biodiversity lah. Kalau boleh, saya nak habiskan hari ini. So, hari ini kita gunakan modul yang awak dapat tu lah untuk kita punya PDPR untuk hari ini. Okey, boleh faham tak Suhaibah apa dia itu biodiversity? Sebab ini first time awak masuk kan kelas ni. Tahu perkataan bio? Bio maksudnya benda hidup. Okey, tak apa. Macam ni, buka modul, kita terus buat kepada modul lah. Okey ya. Okey. Nampak tak? Saya punya skrin. Sama kan dengan modul kan? Nampak tak? Ke kecil? Saya besarkan. Sama. Jangan nak adjust sekejap. Ke sana. Okey. Baik, kita mulakan dengan maksud diversity. Macam ni lebih jelas kot. Okey, biodiversity sebenarnya dia merujuk kepada kepelbagaian organisma. Okey, terus tulis tau. Termasuk haiwan, tumbuhan dan mikroorganisma. Yang part mana yang tak faham? Organisma faham? Faham. Benda. Organisma ialah benda hidup. Haiwan, tumbuhan, benda hidup. Mikroorganisma ialah benda hidup tapi dia very very small. Okey, biodiversity merupakan sistem sokongan hidupan antara satu sama lain yang merangkumi apa dan haiwan? Teka-teka. Tumbuhan. Yes, tumbuhan dan haiwan. Vertebrata dan invertebrata. Okey. Ambil pen. Vertebrata ini ialah haiwan yang besar benar. Vertebrata ialah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Ambil pen, tulis. Invertebrata pula ialah haiwan yang tidak bertulang belakang. Boleh ingat? Boleh ingat. Okey. Lepas itu dengan Haziq ke Danish hari tu, Haziq dengan Danish dengan Siswatun hari tu, kami dah bincang dah kepentingan biodiversity ni. So kita boleh buat satu conclusion, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa dalam biodiversity ni dia banyak memberi kebaikan lah kepada manusia, terutamanya dalam membekalkan sumber makanan kepada manusia dan haiwan. Tulis. Nombor 2, untuk mengekalkan keseimbangan alam sekitar. Yang ketiga,
untuk pendidikan yang keempat, dapat menjana ekonomi seperti pelancongan, perubatan, tempat rekreasi, bioteknologi dan bahan mentah industri. Boleh faham tak perubatan? Perubatan boleh faham kan? Senang je faham. Berkaitan dengan kesihatan, berkaitan dengan agriculture dan sebagainya. Perubatan, agriculture tak ada. Itu tempat rekreasi. Tempat rekreasi ni lebih kepada kita bawa kepada agriculture lah. Okay. Bioteknologi macam dalam food industry, okay, makanan dan sebagainya. Okay, yang ke 1, 2, 3, 4, 5 yang terakhir sebagai sumber perubatan. Okay, dapat? Dapat. Next, kita go to the next page. Okay, baik. Malaysia merupakan, tak nak lah saya baca. Suhaibah baca? Malaysia merupakan salah sebuah negara mega biodiversiti. Bagaimana ia boleh mengekalkan dan memelihara khazanah negara? Mega diversity. Allah. Mega diversity. Okay, apa maksud mega diversity? Okay, mengapakah Malaysia terpilih menjadi salah sebuah negara mega diversity? Kerana Malaysia mempunyai spesies-spesies majoriti di bumi dan dianggap mempunyai kepelbagaian biodiversity yang besar. Okay, boleh faham tak spesies? Spesies ni apa? Spesies ini adalah sekumpulan haiwan ke organisma ke yang mempunyai sifat-sifat yang sama. Sifat sama, habitat sama dan boleh membiak bersama-sama. Itu spesies. Faham? Contohnya kalau kita sebut spesies semut. Dia adalah sekumpulan semut. Semuanya semut. Adakah semut-semut yang lain? Maksud saya ada tak bentuk yang lain daripada bentuk semut? Kalau kata semut tu memang bentuk semut lah kan. Sifat dia ada badan. Kalau kita cerita semut lah. Ni semut kan. Badan dia ada 6 senggat. 6 senggat. Tiga senggat, sorry. Lepas tu dia ada 6 kaki. Itu sifat sebagai semut. Boleh faham? Itu maksud spesies. Kepelbagaian biodiversity ni pula kita refer kepada itulah banyak sangat spesies terlalu banyak di Malaysia ni. Jadi kita ni dianggap sebagai mega biodiversity. Mega ni besar lah. Okay, berikan 3 contoh sumber biodiversity utama di Malaysia. Okey, kita namakan habitat lah sebenarnya. Kita nak namakan habitat. Habitat yang pertama kita boleh dapat di Malaysia ialah habitat kawasan hutan paya bakau. Hutan paya laut bakau. Tahu tak hutan paya laut bakau tu apa? Tak tahu. Tak tahu? Kalau kita pergi dekat tepi-tepi laut tu, ada hutan paya pokok bakau dia macam ni. Dia punya akar macam ni. Dia punya akar macam ni. Atau adalah daun-daun dia. Bawah ni air laut. Nampak tak? Kalau lalu tepi-tepi apa nama jalan nak pergi ke Lumut tu, adalah tapi tak banyak tempat. Ada tapi boleh nampak. Okey. Baik, yang seterusnya
Yang seterusnya ialah hutan tanah gambut dan hutan tanah pamah. Dapat? Buat. Okay. Next. Apakah kebaikan yang diperolehi daripada sumber biodiversity ni? Apa kebaikan yang kita dapat? Pengekalan kitar. Boleh agak-agak tak kitar apa? Perkataan hydro kat sini. Kitar, hidrologi, sama je. Hidrologi ni apa? Hidrologi apa? Air. Okey. Yang seterusnya, modifikasi iklim. Macam iklim negara kita sebenarnya panas sepanjang tahun, so tak ada sangatlah. Okey. Tapi kalau kita ada banyak pokok, kita akan dapat mengurangkan panas. Itu maksudnya. Kalau kita buat banyak pokok, banyak kawasan-kawasan yang hijau, so jadi kawasan itu menjadi sejuk. Okey. Bila banyak pokok dekat kawasan tebing-tebing, ni main dapat nombor 3 ni. Okey. Kawalan hakisan tanah. Tanah menjadi padat, padu dekat tu. Jadi kalau hujan lalu ke apa ke, dia tak adalah berlaku hakisan tanah dan sebagainya. Okey. Lepas itu, dia menjadi sumber, ni patah balik yang tadi, sebagai sumber makanan. Masuk ke hutan, cari petai dan sebagainya. Okay. And then yang kelima, tempat riadah yang baik, tempat rekreasi yang baik. Okay. Kita masuk hutan, jungle trekking, dapat menyihatkan tubuh badan kita. Dan yang keenam, sebagai sumber ubat-ubatan. Boleh dapat tongkat ali contohnya. Okay. Sebagai kita punya ubat-ubatan. Tapi bukanlah tongkat ali saja, yang lain pun ada juga sebenarnya. Okey, yang keempat, langkah-langkah pengurusan biodiversity yang berkesan. Bagaimana kita nak bagi dia berkesan? So, kita wujudkan hutan simpan dan kekal. Hutan simpan dan hutan kekal. Dekat Perak ada tak hutan simpan? Ada tak? Tak tahu? Tak apa, tak tahu cakap je tak tahu. Kat Perak ada hutan? Belum. Okey, baik. Yang seterusnya, melakukan penyelidikan hutan. Yang ketiga, mengadakan kempen kesedaran. Okey, kempen kesedaran ni daripada dulu lagi kita duk buat dah. Jangan tebang hutan dan sebagainya. Tapi dia masih lagi tetap berlaku. Even kalau kita pergi dah lalu dekat highway Ipoh, pernah lalu tak? Highway Ipoh. Pernah. Nak keluar tol daripada highway Ipoh tu, boleh nampak satu, apa nama ni, bukit, bukan bukit lah. Bukit lah. Bukit tu dia dah habis dah kena tarah. Habis. Dah nampak? Pernah. So dia macam kurang berkesan lah di Malaysia ni. Okey, last sekali, bagaimanakah langkah pengurusan biodiversity yang berkesan? Ialah dengan kesedaran teknologi hijau. Okey, habis page yang ketiga. Kita pergi ke page yang keempat. Dapat tak tadi? Saya laju sangat pula. Dapat. Okey ke Suhaibah? Okey. Okey ya. Okey. Bagaimanakah pengurusan biodiversity yang berkesan? Bagaimana kaedahnya? Okey. Bermula daripada kesan daripada pembalakan yang tidak terkawal akan menyebabkan kemusnahan hutan yang akan menjejaskan habitat flora dan fauna. Kesan rumah hijau, banjir kilat, hakisan tanah dan kehilangan kawasan tadahan air. Ini disebabkan oleh pembalakan. Dia telah menyebabkan
kesan dia terjadinya menjejaskan habitat flora dan fauna dan juga kesan dia kepada kehilangan kawasan tadahan air, hakisan tanah, kesan rumah hijau dan sebagainya. Boleh faham ke? Boleh. Flora ni tumbuhan, fauna ni haiwan, kesan rumah hijau kita dah bincang dalam kelas last year. Okey, ada tak? Saya ada tak? Waktu kita bincang kesan rumah hijau tu apa? Perlu bincang tak? Boleh. Nak tahu apa dia rumah hijau? Okey, saya cerita sikit kesan rumah hijau. Okey, ni rumah hijau. Rumah hijau sebenarnya dia macam ini. Dia dibina untuk tanam pokok. Okay. Dia diperbuat daripada kaca. Okay. And then, apabila cahaya masuk, haba masuk, okay, cahaya dan haba ini, haba lah terutamanya, akan terperangkap dalam rumah hijau tersebut. Okay. Ini tak apa, ini baik. Memang dia bina untuk nak buat, nak trap haba tu. Tapi yang tak bagusnya, apabila dia berlaku dekat bumi. Okay, ini bumi. Okay. Disebabkan ada karbon dioksida dan sebagainya yang mengelilingi ni. So, haba trap, terperangkap dekat sini. Ni bumi ya. Ni cahaya matahari. Okay, cahaya matahari masuk. Tapi, haba tak keluar. Bila haba tak keluar daripada atmosfer, haba akan meningkat. Bila haba meningkat, so suhu makin panas. Jadilah global warming. Global warming bahasa Melayu apa? Pemanasan global. Sorry. Jadilah pemanasan global. Okay, faham Itu cerita dia. Kesan rumah hijau. Baik, seterusnya saya terus je lah. Baik. Penggunaan baja kimia dan racun perosak secara berlebihan untuk pertanian menyebabkan pencemaran air dan tanah. Tanah juga menjadi tidak subur akibat kehabisan mineral. Okey. Saya teruskan Okey, yang seterusnya. Spesies endemik ialah spesies yang hanya dijumpai di kawasan tersebut dan tiada di tempat lain. Contoh dekat Malaysia ni, apa dipanggil binatang tu? Tapir. Tapir kalau tak salah tak jumpa tempat lain, tapir. Okey, baik. Tahap ekologi sesuatu spesies menjadi unik untuk sesetengah lokasi geografi seperti pulau tertentu, habitat tertentu, negara atau zon-zon yang lain. Ini boleh faham? Endemik. Spesies endemik. Bukan penyakit endemik, spesies endemik. Boleh faham Contohnya bunga pakma. Lupa nak cerita bunga pakma. Bunga pakma. Jumpa kat mana? Hanya dijumpai di Sabah sahaja. Tak ada tempat lain. Itu adalah contoh spesies endemik paling senang nak cerita pun. Okey? Ada soalan? Tak ada. Boleh kita teruskan? I think. Okey. Langkah-langkah untuk memelihara dan memelihara organisma hidup. Nombor 1, mewujudkan taman botani. Yang kedua, mewujudkan pusat perlindungan hidupan liar. Yang ketiga, menguatkuasakan undang-undang, mendidik masyarakat, mengawal penebangan hutan,
dan juga penanaman semula. Okey, faham Habis 1.1, kita pergi ke 1.2. 1.2 ni yang kita mula, kita panggil buat pengkelasan. Kita nak kelaskan haiwan, kita nak kelaskan tumbuhan. Dan dalam haiwan tu pun kita akan kelaskan lagi. Okey, baik. Apa benda pengelasan organisma ini? Pengelasan organisma ini ialah apabila kita mengasingkan organisma ikut ciri-ciri tertentu. Baik, faham Yang pertama sekali, kita terus masuk kepada pengelasan haiwan. Okey. Haiwan kita pecahkan kepada dua dulu, yang senang je. Vertebrata dan juga invertebrata. Apa dia vertebrata? Bawah ni ada. Suhaibah. Nombor 2 tu ada. Apa dia vertebrata? Apa dia invertebrata? Cuba beritahu saya. Suhaibah, are you there? Ha. Tanpa kaki. Bukan. Tanpa. Ni, nombor 2. Nak kena faham dulu. Ni invertebrata. Apa maksud invertebrata? Invertebrata ialah haiwan yang tidak bertulang belakang. Faham itu? Dia tak ada tulang belakang. Okey, kita analyse satu haiwan lah dulu. Contohnya kuda. Ni kuda. Okey, kuda vertebrata ke invertebrata? Okey, tanya dulu. Kuda ada tulang belakang ke tak ada? Ada. Kalau dia ada tulang belakang, dia ialah? Vertebrata. Yes, betul. Dia ialah vertebrata. Macam tu kita nak tengok. Okey, kita ambil udang. Udang macam ulat. Okey, ambil udang. Ada tulang belakang ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Jadi dia adalah? Invertebrata. Okey, kita nak buat cara nak kelaskan haiwan-haiwan ni macam tu lah. Okey? Baik. Sebelum kita masuk ke yang itu, kita tengok yang ni dulu. Okey. Ini kena hafal. Vertebrata, haiwan yang bertulang belakang ini, dia ada 5 kategori. Kategori yang pertama ialah mamalia. Hafal? Kategori yang kedua ialah amfibia. Yang ketiga, reptilia. Yang keempat, burung. Yang kelima, ikan. Boleh hafal? Okey, cuba ingat mamalia, reptilia, amfibia, burung, ikan. Itu je. Ini je yang ada haiwan yang bertulang belakang. Baik. Invertebrata secara umumnya tidak bertulang belakang. So, dia pecahkan kepada dua sahajalah. Ada dua sahajalah. Iaitu yang berkaki dengan yang tak ada kaki. Yang ini cara mudah. Okey. Lepas tu invertebrata dia pecahkan lagi. Okey, baik. Kita cuba yang ni. Kita cuba tolong masukkan ikut ciri-ciri sepunya dia. Okey, kita buat sama-sama boleh? Invertebrata yang pertama. Dia ada kaki tapi ada 3 pasang. Tengok kat sini. Yang mana kaki dia ada 3 pasang? 3 pasang maksud dia ada 6 kaki lah kan? Saya tengok. Caca tanah? Bukan. Ipan? Bukan. Lintah? Bukan. Lalat? Bukan. Lalat berapa kaki? Kamu ni. Lalat berapa kaki?
6. 6. 6 tu 3 pasang lah. So, lalat. Cepat. Faham? Okey, kerang. Ada kaki tak? Tak ada. Tak ada. Semut. Berapa kaki dia? 6. 6. Ah. Betul? Masuk bawah So, masuk. Okey. Now, cari yang lebih daripada 3 kaki. Cacing tanah? Tak ada Tak. kaki. Lipan? Lipan. Betul. Okey, lipan betul. Lagi? Kalau jengking. Kalau jengking. Betul. Okey, lepas tu tengok badan bersegmen. Tahu badan bersegmen? Macam badan orang langsing tu. Tu bersegmen lah. Dia macam ni. Tu badan bersegmen. Okey, cacing tanah ada segmen? Ada. Okey, ada. Okey, lagi? Bintang. Bintang. Okey, next. Badan tidak bersegmen. Apa lagi yang tinggal? Belum. Kerang dan siput. Kerang dengan siput. Okey. Selesai. So, macam itulah caranya kita nak kelaskan haiwan-haiwan ini. Okay? So far so good. Boleh lagi? Last lah, muka surat terakhir depan yang kita buat. Ini muka surat terakhir. Kita nak bincangkan tentang 5 vertebrata tadi. Mamalia, reptilia, ikan, burung dan juga amfibia. Itu saja kita nak buat yang terakhir ni. Okay, baik. Are you ready? Ambil juga pen untuk buat tambahan notes. Baik. Homoeotherma bermaksud sama. Terma maksudnya haba lah. Panas. Haba. Okey. Homoeotherma sebenarnya maksudnya ialah berdarah panas. Faham? Kenapa dimaksudkan dengan berdarah panas? Sebabnya mamalia ini, dia bila dia pergi ke mana pun, darah dia tak berubah suhu. Darah dia macam tu lah. Sebab tu kalau kita cek kita punya suhu badan, dia takkan lari banyak dalam 35, 36, 37. Itu saja suhu kita. Lebih daripada 37.5 ke atas tu maksudnya you demam. Faham And then dia ditutupi dengan bulu. Kebanyakan mamalia ni adalah berbulu dan ada rambut. Bernafas melalui, manusia bernafas melalui apa? Mulut. Semua haiwan ada mulut. Almost semua haiwan ada mulut. Lagi? Peparu. Kita semua mamalia ni, haiwan yang mempunyai peparu lah dia bernafas guna peparu. Melakukan persenyawaan dalam. Ini kita dah bincangkan di titikan 1 dulu. Apa dia persenyawaan dalam? Semua persenyawaan berlaku dalam tubuh. Baik, melahirkan anak dan menyusukan anak semasa kecil. Faham yang ni? Itu sifat mamalia. Baik. And then yang kedua, reptilia. Reptilia ini sifatnya ialah poikilotherma. Tadi apa? Bandingkan dengan mamalia. Mamalia tadi homoeotherma. Reptilia ialah poikilotherma. Apa benda poikilotherma ni? Poikilotherma ini ialah berdarah sejuk. Bila berdarah sejuk, maksudnya darah dia tukar suhu.
ikut keadaan. Kalau cuaca sejuk, darah dia pun sejuk. Okey, menghasilkan telur yang bercangkerang. Okey. Bernafas melalui paru juga, mempunyai sisik dan kulit yang keras, melakukan persenyawaan dalam. Okey, kalau contoh haiwan yang paling senang kita tengok, lizard. Apa lizard? Apa lizard? What is lizard? Biawak, biawak. Biawak, cicak, apa lagi? Dah contoh dah. Okey, apa nama ni Suai, bahasa ingat kita stop dulu di sini. Nanti kita sambung besok kot, ada lagi satu waktu. Sambung dia waktu yang lain. Itu saja untuk hari ni. So tak ada banyak lah. So yang ini tak ada kerja lah, awak dah tak ada kerja lah. So yang mana yang kawan-kawan yang tak masuk kelas hari ni kena buat sampai muka surat 6 ni. Okay? Okay, baik, itu saja. Ada soalan tak sebelum bergerak ni? Tak ada. Tak ada. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.